Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfazila binti Abdul Ghaffar daripada kelas CTU 552F. Kumpulan 11 ingin membentangkan tentang konsep syaitan menurut Sumaria. Syaitan yang saya pilih ialah Nigel. Nigel merupakan syaitan yang paling utama di dalam tamadun Sumaria. Dia dikaitkan dengan perang. Nigel atau Nirgali merupakan dewa yang disembah di seluruh Mesopotamia kuno, di mana tempat ibadahnya di Kuta yang diwakili oleh Tel Ibrahim. Nigel juga adalah dewa yang memimpin dunia bawah dan yang berdiri sebagai ketua Pantheon khas yang ditugaskan sebagai pemerintah orang mati yang dikumpulkan dalam sebuah gua yang dikenali sebagai Aralu. Nigel mempunyai 3 ciri yang berbeza. Yang pertama adalah dewa wabak, yang kedua adalah dewa kehancuran, dan yang terakhir adalah dewa memerintah dunia bawah. Lambangnya adalah seekor ayam Belanda menurut Talmudis, walaupun ikon grafiknya adalah seekor singa. Sifat Nigel terbaik pada 2. Yang pertama adalah pembunuh dan yang kedua adalah pemarah. Bagi sifat pembunuh, ia dapat dibuktikan apabila Nigel mewakili matahari tengah hari. Dan pada musim panas yang melampau, ia akan menyebabkan bencana. Kemuncak musim panas merupakan musim maut dalam zaman tahunan Mesopotamia. Seterusnya ialah sifat pemarah. Ini menonjol dalam nama Nigel sebagai raja mengamuk yang pemarah dan seumpamanya. Namanya dibahagikan kepada 3 unsur, iaitu Nigel yang bermaksud tuan rumah besar. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang asal-usul Nigel. Nigel merupakan dewa di Babylon dengan tapak utama kulit di Kuta. Dalam kitab Yahudi, Nigel disebut sebagai dewa Bandar Kut. Nigel juga merupakan anak kepada dewa Enlil dan Nilil. Nigel mempunyai isteri ataupun prototipe wanita, iaitu Ereshkigal, ialah saudara perempuan Inanna yang dikenali sebagai penguasa makhluk kontenik dari Anunnaki. Selain itu, Nigel juga mempunyai yang bernama Ninazu. Nigel merupakan dewa negatif yang membawa impak besar kepada tamadun Sumaria. Mereka amat takut kepada Nigel kerana Nigel merupakan dewa kehancuran. Disebabkan Nigel ialah dewa kehancuran, perkara ini akan menghancurkan tamadun, bahkan membinasakan. Selain itu, Nigel juga mempunyai sifat pemarah yang amat menakut rakyat tamadun Sumaria, kerana apabila Nigel mula marah ataupun mengamuk, ia akan membinasakan atau menghancurkan tamadun Sumaria. Peranan Nigel terbahagi kepada 3. Yang pertama, dewa Nigel berperanan sebagai dewa yang memerintah dunia bawah, iaitu dia ditugaskan sebagai pemimpin orang yang mati dikumpulkan dalam sebuah gua besar di bawah tanah yang dikenali sebagai Aralu. Nigel juga berperanan sebagai dewa kehancuran dan perang. Nigel disamakan dengan dewa perang yang bernama Ares. Kadangkala juga Nigel dikenali sebagai yang mewakili fasa tertentu matahari yang akan menyebabkan bencana kemuncak tahunan tamadun. Akhir sekali, Nigel berperanan sebagai dewa wabak, iaitu pengedar wabak yang berbahaya sehingga
penyakit boleh merebak. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang buku yang telah saya kaji. Buku ini secara ringkasnya menceritakan tentang gaya hidup manusia tamadun. Hal ini dibuktikan semasa tamadun Mesopotamia, mereka juga memakai barang kemas dan pakaian yang berbeza. Pakaian dan barang kemas menunjukkan perbezaan antara orang kaya dan orang miskin, pederi dan orang sekuler. Pada awal abad, pakaian diperbuat daripada linin ataupun bulu biri-biri atau kambing. Namun, pada abad ke-1000, pakaian linin telah berubah. Mereka menggunakan pakaian yang diperbuat daripada kapas yang dibeli di India ataupun sutra yang dibeli di China. Orang yang memakai barang kemas ataupun pakaian tersebut merupakan orang kaya pada zaman tersebut. Selain itu, masyarakat zaman tamadun Mesopotamia juga aktif dalam sektor makanan dan pertanian. Terdapat juga tentang penceritaan percintaan antara Dewi dan Dewa Negel, di mana Dewi Ereshkigal telah jatuh cinta kepada Dewa Negel pada pertemuan pertama mereka. Namun pada awalnya Dewa Negel, di mana Dewi Ereshkigal telah jatuh cinta kepada Dewa Negel pada pertemuan pertama.